Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khalida dan ini Pantau Belanjawan. Dan pada jam ini kita akan berikan tumpuan khusus soal isu pemilikan rumah bagi golongan muda terutamanya atau young adults di Malaysia. Dan bercakap soal isu pemilikan rumah dalam kalangan orang muda ni, kita sering kaitkan dengan harga rumah yang melangit dan pada masa sama gaji yang rendah dan selain itu kesukaran mendapatkan pinjaman bank. Dan walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan, antaranya menerusi dasar perumahan mampu milik negara, bagi memudahkan pemilikan rumah dalam kalangan mereka termasuk yang telah berumah tangga, isu ini tetap membelenggu golongan itu tanpa tanda-tanda akan selesai secara mutlak. Akan tetapi, benarkah faktor-faktor yang diketengahkan itu adalah punca permasalahan atau ada sisi lain yang menyebabkan ramai orang muda tidak memiliki kediaman sendiri? Jadi untuk menjawab persoalan ini, sudah sedia bersama saya dalam talian ialah Faizul Rizwan, penganalisis hartanah dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Far Capital. Selamat pagi. Pagi, Nabila. Terima kasihlah sudi bersama dengan kami walaupun ada nak catch flight ke Jakarta sebentar saja lagi, tapi kita pada ketika ini kita nak fahami dan juga selamilah root cause terlebih dahulu. Kalau yang saya dah sebut tadi, antara faktor ialah harga rumah yang tinggi, gaji rendah yang hampir tidak bermaruah dan juga susah nak dapat pinjaman bank. Tapi sudah pasti bukan tiga ini sahaja puncanya. Ada lagi pelbagai faktor. Jadi Faizul sebagai pakar boleh kongsikan apa lagi menyebabkan anak muda memilih untuk beli benda lain selain membeli rumah? I think daripada segi expectation, I think kalau kita lihat anak muda hari ini versus orang katalah 10 tahun lepas atau 20 tahun lepas atau 30 tahun lepas, reality dia is that actually orang muda jarang yang beli rumah. Kalau kita ambil zaman ibu ayah saya, dia orang beli rumah lepas umur 35 tahun. Saya beli rumah pertama umur 24 tahun, tapi I think ini exception lah berbanding dengan the general rule. So hari ini normally people tu tak akan beli rumah melainkan dia punya status ataupun keperluan tu dah berubah. So sebagai contoh, kalau dia hari ini single, belum berkahwin lagi, belum ada anak lagi, keperluan untuk memiliki rumah ataupun property tu tidak ada lagi waktu tu. So bagi saya dia benda tu tak pelik untuk mereka utamakan benda-benda lain macam contohnya kereta, atau punya career ataupun holiday ataupun benda-benda lain berbanding dengan pemilikan rumah. Sebab pemilikan rumah tu satu tu daripada segi kos dia, kita bukan just kena fikir kos untuk beli rumah tu saja, tapi kos untuk memiliki rumah tu juga tinggi. So down payment, transaction fee apa semua tu nak kena dikumpulkan. But on top of that, bayaran per bulan dan apa semua tu. So tu nombor satu. Nombor dua tu daripada segi psikologi dia tu that kita dapati hari ni because of social media, instant gratification tu, banyak orang takut dengan isu ada komitmen besar lama-lama. So rumah ni is a commitment of 30 hingga 35 tahun lah. So apa yang saya dapati is that golongan muda hari ni ada sedikit kecenderungan yang kita panggil ni commitment issues. So kahwin lagi lambat, so therefore nak beli rumah, buat rumah tu biasanya keperluan biasanya orang akan betul ambil secara serius pada orang ni dah berkahwin. So pada pendapat saya dua benda tu lah. Satu tu is that daripada segi keperluan tu belum ada lagi untuk orang muda. Kalau dia 24-25 tu belum ada keperluan lagi memiliki rumah, terutamanya kalau belum berkahwin dan apa semua. Okey, itu tentang faktor ataupun punca iaitu dua tadi, tiada keperluan dan juga psikologi dari social media yang memberi orang kata takut-takutlah untuk komitmen yang besar ini. Dan antara punca lain kita boleh lihat juga adalah dari sektor ataupun dari site pemaju ataupun developer itu sendiri. Kalau kita boleh lihat antara rintihan anak muda, kenapa mereka tak beli rumah ini adalah satu dari segi kualiti bahan. Developer ini tipu menggunakan kualiti bahan yang rendah, berkualiti rendah dan in the long run rumah akan cepat rosak dan tak sampai 10 tahun ataupun kurang 10 tahun rumah dah bocor sana sini. Dan antara lain juga ialah bila rumah tak siap, loan bank itu kita dah perlu mula bayar sebagai pembeli ataupun buyer. Jadi antara lain juga ialah management, bila dah berlaku perkara ini mereka tak bertanggungjawab. Dan ini akan menolak potential buyer rumah itu sendiri walaupun mereka mampu untuk beli rumah. Jadi apa pendapat Faizul tentang perkara ini dan bagaimana untuk kita tangani? Dia benda tu bila cerita pasal quality ni, bila cerita pasal quality tu, quality rumah dekat Malaysia is orang cakap not bad. Kita tak setinggi Singapore, tetapi kita is much better compared. For example, market macam Indonesia, saya pergi ke Indonesia sebulan sekali. So quality rumah kita kat sini adalah jauh lebih baik dekat Indonesia. Tapi harga rumah kita separuh harga. So
berdasarkan perspektif itu, saya kurang bersetuju dengan kita punya rumah tu tidak berkualiti sebab saya dah tengok beberapa negara punya level of quality berdasarkan harga, actually rumah kita not bad. Ya. So yang tu nombor satu. Yang bahagian-bahagian lain tu, bagi saya berbalik kepada isu whereby ekspektasi bila kita ada komitmen tu. Sebab kalau kita nak rumah tu murah, rumah tu takkan perfect dan cantik dan high quality. So kalau kita bayar mahal dan kita boleh expect orang cakap quality tu tinggi sikit lah. And in fact ada beberapa top 1, top 2 developer yang whereby dia orang bina rumah, lepas tu rumah tu mendap dan dia pecah structure dia dan apa semua tu. That developer tu of course bertanggungjawab gantikan rumah baru dan apa semua tu. So benda-benda macam tu is benda yang tak boleh nak dielakkan. The key is to beli nombor satu dengan developer yang bagus lah. Ya, developer yang bertanggungjawab. Ya. Nombor dua tu is that kalau betul-betul takut dengan isu-isu macam ni, beli saja benda yang sudah siap. So macam hari ni, kita ada banyak klien yang kita wakili. Hari ni klien kita dapat beli rumah 20-30% tanpa modal dan mereka beli property yang dah siap yang mereka boleh tengok sendiri kualiti dia. So kalau betul-betul takut kan, rumah tu tak siap, takut kualiti tak bagus dan beli saja produk yang dah siap. So bahagian tu bagi saya is cara penyelesaian yang paling baik lah untuk mereka yang takut rumah tu terbengkalai, takut rumah tu kualiti tak bagus. So beli saja benda yang siap. Hari ni kita ada 25,000 rumah yang dah siap dekat Malaysia ni yang tak terjual. Right, so pilihan tu banyak. Tapi antara pendekatan lain anak muda ni, dia kata malas nak fikir semua masalah ni tak siap dan sebagainya, mereka memilih untuk menyewa saja. Dan betul bila menyewa ini kepala jadi lebih ringan lah, tak banyak masalah yang perlu difikirkan. Betul. Dan tapi kalau kita fikirkan harga ataupun kos menyewa itu bulan-bulan, kalau kita tambah sedikit lah, lagi-lagi yang tinggal di ibu kota, di bandar, harga menyewa itu sendiri bulannya dah hampir mencecah nilai kalau kita beli rumah bayar bulanan. Jadi apa pendapat Faizul dan sejauh manakah kebenaran kalau menyewa ini lebih menguntungkan atau menjimatkan? Dia bagi saya sewa tu confirm takkan lebih menguntungkan. So yang tu dah jelas, matematik dia tu dah jelas. Sewa tu tidak lebih menguntungkan. Tapi sewa ni lebih ringan kepala, lebih senang sesuai untuk mereka yang takut kepada COVID. So bahagian tu jelas lah, ada kelebihan untuk menyewa, ada kelebihan untuk memiliki. Now, ini matematik dia. Matematik dia untuk saya adalah kalau harga sewa tu melebihi 50% daripada harga untuk memiliki, kita lebih baik memilih. So, I bagi contoh. Sewa hari ni bulan-bulan bayar katalah RM2,000 tapi harga untuk memiliki properti tersebut RM2,500. So, RM2,000 tu 80% daripada RM2,500 tu. So, dalam kes yang itu adalah jauh lebih baik memiliki berbanding dengan menyewa. Sebab you bayar RM2,000 tu tak dapat apa-apa. You bayar RM2,500 tu at least rumah tu kita punya. Tak suka kita pun boleh sewakan. Right, and bila 5, 6 tahun, 10 tahun lagi, bila harga rumah naik, kita boleh jual dan dapat untung dekat situ. Daripada kita bayar saja sewa untuk 5 tahun. Yang satu tu, yang paling jelas sekali adalah ada beberapa kebenaran. Nombor satu, harga rumah tu tidak akan lebih murah in the next 5 hingga 10 tahun untuk you beli. Nombor dua tu, harga sewa tu juga jarang akan jatuh in the next 5 hingga 10 tahun. So jadi, berdasarkan matematik itu, kalau harga sewa kita lebih 50% daripada harga kita nak memiliki itu, lebih baik kita memiliki. But contohnya macam hari ni, kalau you suka duduk rumah mewah hari ni nak beli 2 ataupun 3 juta. Bulan-bulan kena bayar RM10,000 hingga RM15,000. Tapi sewa RM3,000 saja. So jadi dalam kes yang macam itu, lebih baik menyewa. So macam hari ni saya ada beberapa property yang saya miliki sendiri yang saya dapat sewakan pada harga orang cakap bagus. Dan hari ini saya menyewa rumah yang kalau nak beli 1.2 juta tapi saya sewa 2,800 saja. So jadi matematik dia kat situ jelas. Nak memiliki tu harga dia 6,000 sebulan. So lebih baik saya menyewa pada harga tak sampai 3,000 sebulan. Jadi bagaimana Faizul sebagai seorang penganalisis dan juga pakar dan bila ni nak bagi kesedaran kepada anak muda ni bahawa sebenarnya menyewa ni sebenarnya taklah berapa menjimatkan dan bila membeli rumah ni kita akan untung di masa akan datang. Macam mana Faizul mengajar mereka ni dari segi kira-kiranya lah untuk mereka sedar yang kita itu adalah aset untuk kita bawa ke masa depan? So first
kita ada bisa idea whereby harga rumah tu sentiasa akan naik. So itu tidak betul lah. Kalau beli rumah yang salah, dia boleh jatuh harga juga. So dalam 10 tahun banyak je rumah yang jatuh harga. So saya tak nak cerita yang hari ni kalau you beli property kau pun untung. So benda tu tak wujud. So beli property yang betul, harga yang betul untuk you beli property yang betul tapi harga dia salah, rugi juga. Right? So yang tu paling penting lah, kena faham konsep harga apa yang betul, harga apa yang berpadanan. So untuk orang muda, terutama rumah pertama, kan saya ada saranan, and saranan saya mudah saja. You nak beli rumah yang ada plan A, plan B dan plan C. Apa maksudnya plan A, plan B dengan plan C tu? Maksudnya rumah tu bukan ada satu kegunaan saja. So contohnya, you nak beli rumah tu yang you boleh duduk, you boleh sewa dan you juga boleh jual pada harga tidak rugi. So kalau majoriti orang hari ni dia beli rumah untuk duduk, bila dia cuba sewakan dia rugi, bila dia cuba jual dia rugi. So dia tak penuhi 3 kriteria ini. So apa yang kita nak buat adalah kita nak cari property yang kalau boleh harga dia berpatutan supaya bila you nak jual tu takkan rugi. Katalah kena pindah kerja luar negara pergi Singapura kan, so terpaksa jual rumah tu, dan rumah tu jual tak rugi sebab dah beli murah. Nombor 1. Nombor 2, you nak beli rumah yang whereby lokasi dia strategik kan, tengah pandan apa semua tu, supaya bila you nak sewakan pun you tak rugi. So contoh kan, kena keluar negara ke dia pindah kerja ke, pindah negeri ke, bila sewakan tu bayar bulan-bulan RM2,000 dapat sewa RM2,500. So sewa pun tak rugi, jual tak rugi, sewa pun tak rugi. And last kali tu macam cakap tadi, contoh kan, kalau you lelaki and hari ni you single lagi, tak kahwin lagi, lepas ni contohnya 3 tahun lagi you kahwin. So rumah tu juga lokasi dia bagus, dekat MRT, strategik dan apa semua tu, supaya you juga boleh duduk rumah tu. So boleh sewa, boleh duduk, boleh jual. So semua benda ni perlukan ilmu sikit untuk you nak pasti harga apa yang sesuai dan rumah apa yang sewa dia boleh dapat tinggi. And last kali tu yang bahagian nak duduk tu, I think bahagian cita rasa masing-masing lah, ikut lokasi masing-masing. So yang last tu okey dia. Yang kedua, yang pertama tu nak beli pada harga berapa, harga sewa boleh dapat berapa tu, yang tu perlukan ilmu sedikit. So kalau you cari ilmu, you akan dapat cari rumah yang penuhi ketiga-tiga ni. So saya bagi contoh, kita ada klien ni hari ni, dia beli rumah 4 bilik and dia kerja kat Singapura, dia duduk kat Johor Bahru. Dia beli rumah 4 bilik, dia duduk dalam 1 bilik tu, lepas tu dia sewakan 3 bilik lagi. Right? So hasil sewa daripada 3 bilik tu dapat bayar keseluruhan harga rumah sekali dengan wifi, sekali dengan maintenance. So dia dapat duduk for free. So bagi saya ni rumah yang paling perfect untuk orang muda. So whereby you takkan rugi bila beli rumah-rumah yang macam ni. So kena cari rumah-rumah macam ni lah guys. Okey, itu tentang pendapat Faizul tentang perkara itu, tapi kita lepas ni kita nak tahu juga bagaimana kalau kita pada ketika ini berniat nak beli rumah, adakah kita perlu invest terus untuk rumah yang orang kata boleh duduk dengan anak-anak pada masa jangka akan datang sebab harga rumah kian meningkat, melangit, ataupun kita hanya beli pada kadar ikut kemampuan. Jadi itu akan kita bincangkan selepas ini. Jadi kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantang Belanjawan. Kalau sebelum rehat tadi saya ada tanyakan pakar kita, kalau anak-anak muda berniat untuk membeli rumah, apakah pilihan yang perlu mereka pilih dari segi rumah tu? Adakah mereka perlu pilih untuk rumah yang mereka boleh invest untuk dalam jangka masa panjang untuk mereka duduki, diami bersama anak-anak mereka ataupun keturunan mereka pada masa akan datang, ataupun mereka perlu invest untuk rumah yang mereka mampu untuk ketika ini? Jadi masih lagi bersama saya pada ketika ini ialah Faizul Rizwan, Ketua Pegawai Eksekutif FAR Capital dan juga penganalisis hartanah. Jadi kembali kepada soalan saya, apa pendapat Faizul? Kita kena beli apa yang mengikut kemampuan kita. So itu pendapat saya lah, sebab apa yang kita rancangkan tu belum tentu bakal terjadi. So contohnya kita rancang mungkin ada 4 anak, so kita pergilah beli rumah 4 bilik kan, jauh-jauh kan, 2 jam daripada Kuala Lumpur. Salah anak kita dapat seorang atau 1 orang. So for me, banyak orang yang buat pilihan macam tu, dia end up menyesal beli rumah besar-besar tapi jauh-jauh. Ya, sebab rumah besar-besar tapi dekat-dekat ni mahal. Alright, so dia tak mampu. So pada pendapat saya, lebih baik macam saya cakap tadi, beli rumah yang lebih baik. 1, mampu. Nombor 2 tu, ada plan A, plan C tu lah. Yang saya cakap tadi, boleh sewa, boleh duduk, boleh jual. Ada beberapa konsep yang baru-baru ni yang banyak pemaju rancangan yang kita panggil konsep World Key, whereby you dapat 2 unit tapi pada harga
pada satu pembelian you dapat 2 biji rumah. Satu studio unit, satu lagi rumah 2 bilik ataupun 3 bilik kat sebelahnya. Dan rumah-rumah begini agak popular hari ini, mungkin kerana hari ini keluarga tu mungkin cuma ada seorang anak, tapi dia ada planning untuk extend anak-anak persekutuan. Mungkin kalau mak bapak datang duduk, dia orang boleh duduk dekat studio tu. So bagi saya rumah-rumah macam tu sangat sesuai sebab lokasi dia pun bagus, strategik, dekat dengan MRT, dekat dengan mall. So rumah-rumah macam ni bagi saya lebih sesuai untuk dibeli sebab dia ada plan A, plan B dan plan C. Ada banyak benda yang kita boleh buat dengan rumah tu selain daripada duduk sahaja. Jadi perancangan mungkin kita beli apa yang mampu dulu dan mungkin perancangan nak buat renovation, buat pembesaran rumah tu datang kemudian. Baik, itu antara cadangan Encik Faizul. Tapi masa kini kalau kita lihat makin ramai anak muda terhimpit nak menanggung antara menanggung anak kecil, anak-anak dan juga ibu bapa. Ibu bapa yang kian menua lah kita kata, dan ini adalah generation yang kita panggil sandwich generation. Jadi mereka terhimpit antara nak menanggung dua generasi ini. Jadi banyak komitmen kewangan hari itu, kewangan yang perlu dibelanjakan. Jadi pendapat Faizul bagaimana untuk kita urus golongan ini dari segi mungkin dari segi belanjawan akan datang, apa yang kita boleh beri penambahbaikan? I think this lah sikit nak komen bahagian tu sebab how do you put a priority cakap ibu ayah tu tak penting dekat anak. So I think financial planning is important. So that means kalau kita kena tengok kemampuan kita. Kalau niat tu mungkin nak ramai tapi kemampuan tu ada tidak untuk menjaga sebab anak kita tanggungjawab. So sama juga macam ibu bapa. Right? So bahagian tu susah sikit untuk saya nak komen sebab ni nanti kalau kita cakap lebihkan kepada anak dia bahagian ni pula kecap ni. Kalau kita cakap lebihkan apa tu ibu bapa pula bahagian ni pula cakap yang tak berapa suka. So for me dia tak ada masalah orang cakap which one yang patut buat, is a question of priority. Lepas tu kepentingan macam of course dia ada example ataupun cara paling senang adalah buat income lah sebab these are problem yang cakap duit kalau ada tu boleh selesaikan masalah. So dan the problem is that macam mana nak naikkan income, right? So which I think one of the key thing yang kerajaan boleh buat hari ini adalah pastikan kita ada infrastruktur projek yang bagus dan besar macam high speed rail sebab benda-benda macam tu akan menyebabkan pelabuh asing, syarikat asing nak buka operasi dekat Malaysia. Dan bila dia akan buka operasi dekat Malaysia, dia akan bawa high value job bagi orang tempatan peluang untuk dapatkan job yang dulu gaji RM4,000, RM5,000, now boleh bayar RM8,000, RM9,000. So bila ada duit tu senang sikit lah nak jaga kedua-duanya. So bagi saya, benda yang paling penting yang kerajaan boleh buat adalah meninggikan keyakinan pelabuh asing untuk melabur dan buka syarikat dan peluang pekerjaan dekat Malaysia. Bagi saya itu paling penting. Sebab kalau kita naikkan income, masalahnya susah. Sebab kalau income continue to be rendah, dan susah sikit lah. Sembang banyak-banyak pun, duit banyak tu je kan. So nak prioritas susah. Betul. Sebenarnya isu gaji merupakan antara root cause utama dalam isu ini. Tapi untuk kita tengok juga sisi lain dari segi komitmen pinjaman yang seperti disebutkan Faizul awal perbincangan tadi. Pada usia ini macam-macam yang kita nak bayar. Mungkin pada usia ini ramai yang nak kahwin, ada yang nak sambung belajar, mungkin ada yang nak beli kereta, apply credit card dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita beri kesedaran bahawa beli rumah ni sepatutnya kita jadikan utama dan pengurusan wang tu untuk membeli rumah ini terutamanya kita boleh mulakan pendidikan itu sejak dari zaman sekolah. So I think number one, I think you hit a point Nabila, sebab cerita pasal ilmu kewangan ni tidak diajar daripada kecil, daripada sekolah. Dan ilmu tu sangat penting sebab kita nak pakai daripada umur kita 23, 24 tahun mula bekerja sampai mati. So ilmu kewangan tu sangat penting. I sampai sekarang tak faham kenapa kita belajar muzik. And dulu kan guna seruling tu kan yang kongsi-kongsi setiap ada ilmu orang tu kan, sampai sekarang tak faham aplikasi dia kat dalam dunia ni berbanding dengan ilmu kewangan. Satu contoh kan. And the reality here is that kalau duit tu banyak tu saja, gaji tu RM4,000, you memang kena buat pilihan sama dia nak beli rumah ataupun ambil kereta ataupun nak kahwin, right? So sebab duit tu tak banyak, right? Itu of course apa yang bakal berlaku kepada majoriti orang. Tapi ada contohnya, sebab tu bagi saya ilmu kewangan tu sangat penting. The reality here that ada sahaja cara untuk orang yang gaji RM3,000, RM4,000 ni actually untuk beli rumah
dapat habiskan lansaikan hutang kereta and kahwin sekali sebelum umur 30 and dia boleh orang cakap ada kereta dah habis bayar dan juga kahwin tu tanpa perlu buat personal loan. So ada cara dia. Dan cara dia tu adalah beli rumah pada harga 30 hingga 50% bawah pada harga pasaran. Right? So kita ada beberapa klien contohnya, macam saya ada klien nama dia Syafiq yang whereby dia umur 26 tahun, dia beli rumah dua. And hari ni saving dia lebih pada 100,000. So kalau nak kahwin tu, dia memang tak perlu ambil hutang. And dia dah ada kereta yang dia dah habis bayar. So ni pentingnya bila you dah ada ilmu kewangan, you akan dapat buat benda-benda yang macam ni tak masuk akal. Umur 26 tahun kereta dah habis bayar. Saving tak ada 100,000. Gaji baru 4,000 lebih. Alright, tapi benda tu you boleh buat bila you faham ilmu kewangan. So nasihat saya adalah kalau boleh, kalau kita boleh mulakan pendidikan ilmu kewangan tu mungkin di universiti, di poli, kan, lepas kita habis belajar sekolah menengah tu, waktu tu dah nak jadi adult lah. Bagi saya benda tu sangat-sangat penting lah. Dan itu berkenaan pendidikan, dari segi sektor pendidikan berkenaan ilmu kewangan. Dan kalau boleh saya memetik kata Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur Universiti Teknologi Mahara UiTM Sri Iskandar, Dr. Azizul Azli berkata ada beberapa langkah sebenarnya, antaranya untuk menyelesaikan isu ini antaranya lah seperti bina lebih banyak rumah atas tanah tapi yang mampu milik dia di sebalik ataupun berbanding kita tambahkan jumlah yang berbanding rumah strata inilah, dan juga kita hapuskan ataupun kita buangkan kemudahan asas di kawasan pertempatan. Jadi apa pendapat Faizul tentang cadangan ini? Adakah pemaju akan menambut baik cadangan ini atau sebaliknya? I think cadangan tu cadangan yang bagus, cuma cadangan tu naif. Ya, maksudnya cadangan tu tidak mengambil kira, right? Tidak mengambil kira kos tanah dan availability of tanah. So, saya bagi contoh kalau kita nak cerita dekat Petaling Jaya, kawasan yang strategik bagus Damansara, right? Macam mana developer tu nak bina rumah teres yang nilai dia bawah pada 1 juta? It's almost impossible. Mathematically it doesn't make sense. Ya? Sebab harga tanah tu dah mahal and quality yang diorang expect untuk beli kat rumah-rumah area kawasan sini akan jadi lebih tinggi. So therefore kalau you tengok purata rumah landed dekat sini, baru semuanya 1.5 juta hingga 3 juta ke atas. Rumah teres bukan rumah banglo, bukan rumah semi-D. So cadangan yang beliau cakap tu masuk akal kalau you ambil kawasan yang jauh-jauh macam dekat Perak, maybe dekat Terengganu, whereby tanah banyak lagi. Tapi kalau cadangan tu tak boleh diguna pakai untuk metropolitan area ataupun city center punya area. Sebab you tengok kat Jakarta pun problem yang sama. Bangkok pun problem yang sama. Singapura pun problem yang sama. So cadangan tu boleh diguna pakai untuk area-area bukan bandar. Tapi di bandar itu susah. Sebab tanah tu dah sikit. So therefore apartment tu sangat benda yang sangat diperlukan. Bukan saya nak menangkan apartment ke. Saya pun kalau boleh berharap buat apa saya nak bayar pada harga 500,000 800,000 untuk beli apartmen kalau boleh dapat rumah landed. Tapi the reality here is that ada sebab kenapa rumah landed tu tidak dibina di kawasan bandar. Sebab tanah tu tak cukup. Right? And kita ada banyak orang yang nak duduk kat kawasan bandar. So, macam saya cakap, cadangan yang bagus, cuma cadangan tu sangat naif. Sebab cadangan ni maksudnya dia tidak memahami konsep cost structure. So, maju tu ataupun apa yang diperlukan. And you have also to have to remember. Unlike market macam Singapore, where majoriti tanah tu dimiliki oleh kerajaan, dekat sini, konsep tanah tu satu dimiliki oleh kerajaan negeri. Right? Nombor dua tu adalah tanah tu adalah dimiliki secara persendirian. So kerajaan sini tak ada banyak tanah untuk bina rumah-rumah macam ni. So bagi saya, like I said, idea dia bagus, cuma naif daripada segi perancangan. So dia tak faham konsep kos pembinaan. So siapa nak contoh kalau you punya kos untuk bina tanah, rumah bertanah macam tu 1 juta, macam mana dia nak jual pada harga 500,000 itu mampu milik? Kos saja dah 1 juta. Tanah sekali dengan pekerja, sekali dengan pembinaan dan apa semua tu dah hampir 1 juta. It's almost impossible for you to go and sell dekat harga 500,000. Sebab tu you don't see landed property hari ni dekat Kuala Lumpur pada harga bawah daripada 1 juta. Susah. What about yang kita hapuskan kemudahan asas dekat kawasan pertempatan rumah? Sebab kita tahu banyak, kalau kita pergi mana mesti ada, sekarang ada macam-macam lah, ada tempat tennis court, kita ada playground dan sebagainya. Adakah kita perlu hapuskan benda tu ataupun itu tidak memberikan apa-apa kesan?
kita kena pilih, orang cakap we have to pick our poison, racun apa yang kita nak, right? So basically bila kita insist untuk buat benda-benda macam tu, nombor satu tu unit yang boleh dijual oleh pemaju tu akan jadi sikit, right? So bila you ambil tanah tu untuk bina padang, you ambil tanah tu untuk bina macam-macam lah kan. So tanah yang boleh dijual kepada orang luar tu, keuntungan tu yang dia boleh dapat tu akan jadi lebih sedikit, right? So therefore harga rumah per unit tu akan jadi lebih mahal sebab the number of unit yang dia boleh jual tu sikit. Okay? So, kalau benda tu dihapuskan, yes, dia akan boleh bina lebih banyak lagi rumah, nombor satu. Nombor dua tu, ada kemungkinan, bukan cakap reality, ada kemungkinan rumah tu boleh dijual pada harga murah sikit, 10-20% cheaper. Kalau developer tu baiklah nak bina macam tu. Tapi banyak juga developer yang berperangai, dia perangai Yahudi. So, therefore, dia boleh buang padang-padang apa semua tu, dia still akan bina rumah tu pada harga mahal sebab dia tahu rumah landed ni tak kisah harga berapa pun orang masih akan nak beli sebab banyak orang nak, dia ada keinginan untuk duduk rumah landed. So yang tu nombor satu. Lepas tu bila kita hapuskan benda-benda macam tu, dan apa quality living yang kita dapat, right? Apa quality of living yang kita bakal dapat, sebab jalan tu akan jadi kecil, pandang kat belakang tu akan jadi kecil. So, anak-anak semua tu nak main kat mana. So, semua benda yang kita buat pilihan tu, dia akan ada cost, dia akan ada effect dekat situ. So, hari ni, kalau you tengok requirement daripada segi, contohnya dekat Selangor kan, if you ada tanah 100 hektar, you kena allocate roughly 40 hingga 50% tu untuk kemudahan awam. So, dia boleh jual 50% je daripada tanah tu. Daripada 100 hektar tu akan jadi lebih kurang 50% saja yang dia boleh jual. So, dia akan load cost. Dia akan load keuntungan dia dekat 50% yang boleh dijual. So, sebab yang lain tu dia kena bina ikut dia punya cost. Baik, sekian terima kasih diucapkan kepada Encik Faizul Rizwan, Ketua Pegawai Eksekutif Far Capital dan juga penganalisis hartanah kerana bantu kita memahami permasalahan kepada anak muda untuk membeli rumah tapi kewangan, masalah kewangan dan juga pinjaman pribadi dan juga tiada keperluan. Jadi mungkin kita akan bincang lagi perkara ini dalam masa-masa akan datang. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi dan semua perkongsian ini akan kami bawakan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.